Kalau ikutkan sejarah, masalah IC ini memang berlaku sejak sekian lama. Dan setiap kali bila masa politik, perkara ini timbul. Tapi lepas politik, perkara ini tenggelam. Walaupun ramai cuba mempertengahkan isu ini, setiap kali berlaku perkara IC merah terutamanya, setiap orang cuba mendapatkan mileage melalui IC merah ini. Dan baru-baru ini pun di Kopi Sang telah berlaku satu lagi isu mengenai IC merah. Soalannya, kerajaan telah bertukar-tukar dari PN, BN, macam-macam NN ada sini. Akan tetapi IC merah ini masih ada lagi. Saya tahu ada komplikasi melalui IC merah. Saya tahu berlaku sedikit apa orang kata kekeliruan. Kadang-kadang ke warga negara ibu, bapa. Tapi masalah utama saya rasa kita kena ambil isu ialah pendidikan anak-anak. Saya tahu dalam perlembagaan semua orang mempunyai hak untuk belajar. Dan janganlah jadikan isu IC ini untuk menidakkan pelajaran untuk anak-anak. Dan mereka ni sudah tinggal ni lebih kurang I can say 30-40 tahun di sini. Tapi atas sebab kewarganegaraan, anak-anak pula tidak dapat belajar. Hak belajar ni, again education ni adalah hak untuk semua orang. Siapa pun tidak boleh menidakkan. Sesiapa pun tidak ada hak untuk menghalang anak-anak belajar, walau apa status pun. Jadi saya rasa perkara ni kita kena bawa benda ni ke Parlimen. Memang satu isu yang paling penting, dan benda ni saya rasa sudah pun banyak kali sudah dibahas di Parlimen. Saya rasa kalau kita check handset dari tahun 90-an sampai hari ini, dalam last sitting pun memang ada. Kalau ikutkan apa orang kata dalam bajet yang paling latest, paling latest punya, saya rasa Aziza YB Pengerang dengan Segambut ada membawa isu ni. Akan tetapi ke mana hala tujunya? Ke mana hala tuju IC-nya? Kewarganegaraan ibu ataupun bapa. Ke mana perginya? Jadi saya rasa benda ni tak habis-habis. Tidak habis-habis berulang-ulang. Saya rasa Kementerian Home Minister, Kementerian Dalam Negeri harus ambil tindakan drastik melalui ni. Sebab saya rasa jangan gunakan ini sebagai mileage. Ramai yang perlukan penyelesaian dalam isu ni, kewarganegaraan. Saya rasa sampai Sabah pun belum habis-habis benda ni. Saya rasa kalau kita terus kotak-katikkan janji-janji kosong tanpa mendapatkan jalan penyelesaian, saya rasa kita tidak ke mana. Jadi education policy itu kita kena tukar sikit lah. Okey, tujuan utama kita buat ni untuk apa? Kita bagi tahu ni bahawa education system ni kita boleh revamp. Saya punya suggestion, walaupun tidak ada kewarganegaraan, saya rasa pendidikan patut diteruskan. IC merah, walaupun mereka ni IC merah, saya rasa anak-anak patut diberi ruang untuk belajar. Tolong. Jadi semua kita kena tengok masa depan anak-anak kita. Dan mereka ni mungkin jadi satu hari pemimpin yang lebih cerdik ataupun yang boleh membantu merancangkan lagi negara kita. Janganlah kita menidakkan mereka ni dari segi sektor, especially dalam sektor pelajaran. Walaupun kami tahu benda ni ada komplikasi, tapi dalam sektor pelajaran, untuk education system tu kita perlu revamp, bagi hak kepada semua orang. Bagi hak kepada semua orang. Dan bayaran pula saya rasa ada kita punya penduduk ada bagi tahu RM120 untuk belajar. Mereka yang mempunyai IC merah. Saya rasa tak logik lah. Pelajaran patut percuma untuk semua orang. Hak untuk belajar adalah hak untuk semua orang. Kerajaan ambil perhatian dalam hal ni. Kami sudah terik lah. Kami sudah serik lagi. Jadi kalau saya beri ruang untuk mewakili di Parlimen, saya akan mempertengahkan isu ni dan cuba mencari jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Adakah ini masalah kaum India, kaum Melayu, kaum Cina atau orang asli? Saya rasa masalah ni untuk semua orang lah. Tapi masalah orang India dan orang Cina, saya nampak percentage dia lebih tinggi. Orang Melayu ada juga. Tapi masalah orang kata kewarganegaraan IC ni di semenanjung Malaysia, peratusannya orang Melayu
kurang, tapi orang Cina dengan orang India lebih. Di Sabah Sarawak, saya rasa kita tahu memang pun ada masalah, tapi pelajaran patut diberi untuk semua. Kaum peribumi memang ada masalah. Nama itu pun sudah bagi tahu kaum peribumi. Saya rasa apa masalahnya, mereka lahir di sini. Jadi saya rasa dokumen-dokumen ni patut contohnya Jakwa dan agensi-agensi lain kerajaan patut memainkan peranan mereka masing-masing supaya melengkapkan perkara-perkara ini dan membawa benda ni ke lebih kepada parlimen, isu-isu ni, dan supaya kita boleh synchronize masalah ni. Tapi masalahnya saya tak pasti kenapa benda ni tidak boleh diselaraskan. Saya rasa boleh diselaraskan. Mana wakil-wakil lantikan yang membawa masalah ni? Setiap kaum tu ada wakil-wakil dia. Saya itu yang pelik. Setiap orang ada wakil dia. Atau daripada NGO semua. Tetapi soalannya, adakah benda ni sudah dibawa melalui wakil? Adakah kerajaan tahu mengenai masalah ni atau cuba melengahkan? Saya tanya soalannya, melengahkan ataupun adakah masalah-masalah dari segi perlembagan yang harus kita teliti? Tapi kenapa sekian lama, 60 tahun masih ada? Takkan 60 tahun ada masalah dan tidak dapat kita mengubah suai orang kata panduan mendapatkan IC untuk masyarakat, khususnya mereka yang Bumi Putra. 22 bulan ni saya rasa mereka gaduh antara satu sama lain. Satu nak jadi PM, satu nak jadi menteri, sampai 73 menteri kita ada. Suara dengan 30 juta orang, kita ada 72 menteri, saya rasa, timbalan campur semua, GLC dan lain-lain. Jadi masalahnya, kenapa masalah ni timbul? Saya rasa tidak ada sebarang kata putus. Mereka lawan satu sama lain. Jadi satu parti dominan dengan satu parti, yang lawan tu parti dengan parti. Tapi masalah rakyat yang datang di atas tu tidak dapat diendakan. Cuma 22 bulan plus 23 bulan lawan sekarang jadi election. Lepas ni entah macam mana, harap rakyat pilihlah. Rakyat tolong tentukan, pastikan anda pilih parti yang mempunyai perjuangan untuk masyarakat. Warisan adalah salah satu parti yang mempertengahkan isu-isu ini, dan kami tidak ada bertelangan banyak mana pun. Kami sebagai seluk. Tapi parti-parti lain bercakap satu sama lain, cuba mempertengahkan kelebihan parti daripada kelebihan kepentingan rakyat. Mereka cuba mempertengahkan kelebihan parti untuk dapatkan pangkat, jawatan, tapi kepentingan rakyat diabai. Maka timbul pula isu, kami tak cukup masa. Kita dah buat 60 tahun. 22 bulan kita buat. Ya, tapi kami tak cukup masa. Saya pun rasa sedikit pelik. 22 bulan, 72 menteri. 72 menteri. Jadi peliklah. Ada tiga kerajaan. Jadi rakyat confused. 22 bulan, satu government. Balance, lagi 23 bulan saya rasa 18 bulan kalau tak silap saya. Lagi satu government. Jadi anda tengoklah, rakyat fikir-fikirkanlah. Dua-dua ni lawan untuk jawatan. Tapi kepentingan kita terjaga. Yalah, boleh gunakan COVID. Come on lah, COVID itu global. Masalah penting asas tu masih lagi tidak dibela atau dijaga. Jadi parti-parti, contohnya parti yang dalam kerajaan dan parti pembangkang, saya rasa sama aja. Mereka tidak dapat melengahkan hasrat kepentingan masyarakat, melainkan parti warisan.